لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, macam tak ramai lagi yang masuk ke saya masuk cepat sangat hari ni? Ya, Ustazah masuk cepat salah, masuk lambat pun salah ya. Macam-macam. Jadi masuk cepat nanti orang marah, orang orang tak siap lagi kan. Masuk lambat pula orang marah. Macam mana ni? Tak ada lagi. 2 orang je masuk ya? Oh, adalah lagi kan. Cuma tak komen je. Okey, tak mengapa, kita lihat, kita paparkan komen kita yang pertama pada pagi ini daripada Aliza Aziz di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Liza. Terima kasih di atas kehadirannya untuk pagi ini. Kita ada Kak Nurzah kita juga di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini insya-Allah. Ceria tak saya pagi ni Kak Zah? Pakai colour apa? Kan warnanya moncar je. Baik, terus kita pergi kepada Emma Zafira. Emma Zafira di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emma, terima kasih ya di atas kehadiran untuk pagi ini. Dan kita ada Kak Nur Kamariah kita. Assalamualaikum Ustazah dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagaimana biasanya Kak Nur ni memang hati dia warna biru lah. Tak tahu.
hati dia warna biru tapi jangan cakap hatinya beku, nanti dia marah. Dia kata, "Ustazah cakap hati saya beku ke?" Tak, hatinya tetap merah kan, tetap merah. Maksudnya merah tu hidup hatinya, Masya Allah tabarakallah. Okey, kita ada Kak Aisyah juga di situ. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pagi ini, alhamdulillah Kak Aisyah. Thank you so much, admin for this FB live. Okay, alhamdulillah. Terima kasih admin. Admin dia, tak tahulah dia cukup tidur ke tak cukup tidur hari ni. Mudah-mudahan dia tak tertidur di hadapan laptop tu kan, dalam keadaan penat-penat. Tapi tak apa, dia dah sarapan. Bila dia dah sarapan, insya-Allah dia ada energi untuk mendengar bebelan saya pagi ini. Okey, baik. Seterusnya, oh tak ada lagi. Itu Kak Zah kita tadi ceria, masya-Allah, tudung warna terang. Tudung warna terang. Terang ke warna tudung ni? Bolehlah ya. Jarang pakai tudung warna ni kan. Jadi kita pakailah sementara kita duduk dekat rumah ni. Okey baik. Pagi ni kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa, poin yang keberapa maaf. Di poin yang keberapa dan muka surat yang keberapa sila letakkan di ruangan komen. Jadi dapat membantu juga teman-teman kita yang mengikuti pengajian pada pagi ini. Silakan letak di ruangan komen. Nanti Ustazah Muslimah kita akan letakkan di ruangan skrin di situ. Okey, kita berada di muka surat 447.L Ustazah. Oh, okey. Oh, Cik Salimah tak ada ya pagi ni ya, Cik Salimah. Sebab dialah yang apa, muka surat dia sama dengan saya kan. Jadi sepakat ke? Sepakat bawa berkat semua poin L ni sini. Kak Noh pun juga poin L. Muka surat 447. Kejap ya. Belum buka slide lagi ni. Belum buka slide lepas tu nak tukar position. Bagus. Okey, kita lihat di sini. Macam mana? Okey, poin L Semua kata poin L tadi kan? Okey, poin L tetapi Ustazah muka surat 465. Sebentar ya, saya lupa nak share lah. Lupa nak share dekat FB. Mana? Okey. Okey baik, kita berada di poin kita yang L iaitu poin yang baru bertajuk cinta merupakan pokok setiap gerakan. Jadi Ustazah berada di muka surat 465. Betul itu. Okey, oh Cik Salimah dah masuk. Betul tak Cik Salimah muka suratnya? InsyaAllah ya betul ya. Sama dengan Ustazah ya. Tetapi di sini ya kita ada majoriti ulama. Majoriti ulama di situ. Semuanya menyebutkan bahawa muka surat 447 key point L bermakna majoritinya berada di muka surat yang sama 447, tetapi jika sekiranya cetakan kitab anda sama dengan saya dan juga Cik Salimah, kita boleh rujuk pada muka surat 465. Di poin kita yang L di situ cinta pokok setiap gerakan. Okey, cinta pokok setiap gerakan. Pokok apa pula tu je nak cerita ya? Okey, baik. Kita lihat perbincangan kita di muka surat tersebut yang mana membahagikan cinta kepada tiga. Gerakan cinta itu kepada tiga. Jadi dia kata seluruh gerakan di alam baik di atas maupun di bawah. Di atas tu maksudnya yang ada di atas langit. Di bawah yang berada di bumi. Berasal dari cinta. Jadi katanya setiap gerakan yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya berasal daripada cinta. Dan cinta merupakan motor penggerak sekaligus penahan semua itu. Maknanya cinta ini adalah sesuatu yang menggerakkan setiap perkara yang ada di atas dan juga yang berada di bawah. Jadi di sini dalam kitab kita membahagikan gerakan cinta kepada tiga keadaan.
Pertama disebutkan di situ ialah gerakan sedar yang didasari oleh kehendak. Ni yang pertama. Yang kedua, gerakan alamiah. Dan yang ketiga, gerakan yang dipaksakan. Okey, gerakan sedar yang didasari kehendak tu maksudnya ialah bila kita bergerak kan, biasanya atas kehendak kita. Okey, contoh saya ambil phone, bermakna atas kehendak saya bergerak, tangan saya bergerak ambil phone. Bermakna itu adalah gerakan sedar, yang saya sedar saya nak ambil phone saya. Okey, yang didasari oleh kehendak. Gerakan alamiah ni ialah gerakan yang berlaku secara natural. Okey, secara natural. Dan yang ketiga, gerakan yang dipaksakan. Ada kadang-kala gerakan ini yang kita tak nak. Kita tak nak ia berlaku dan bukan atas kehendak kita dan juga bukan kerana alamiahnya, tetapi kerana ada sesuatu yang memaksa dia bergerak. Jadi itu adalah keadaan-keadaan gerakan ni yang berada di atas muka bumi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Namun dikatakan bahawa ini adalah gerakan-gerakan yang disebut sebagai gerakan cinta. Uh, Panjang lagi perbincangannya, boleh lihat pada muka surat, kalau saya muka surat yang 466, saya nak terus masuk kepada perenggan yang kedua yang bermula dengan gerakan sedar. Okey, kita akan bincangkan tentang gerakan sedar. Jadi, di sini gerakan sedar dibahagikan perbincangannya kepada 3 poin penting. Yang mana disebutkan bahawa gerakan sedar merupakan pokok dari 2 gerakan lainnya. Jadi, gerakan sedar ni dia merupakan main. Pokok tu maksudnya main peranan utama yang berlaku untuk 2 gerakan lainnya. 2 gerakan lain tu maksudnya gerakan alamiah tadi dan juga gerakan paksaan. Yang mana dia kata, dari itu ia mengikuti cinta dan kehendak. Jadi gerakan sedar ini biasanya ia ikut kepada kehendak kita, yang apa yang kita cinta, apa yang kita suka. Sebab tu kita buat sedemikian. Maka dari itu, ketiga gerakan tersebut mengikuti kehendak dan cinta. Jadi, tidak salah untuk mengatakan secara umumnya terlebih dahulu bahawa ketiga-tiga gerakan, iaitu gerakan yang dibuat secara sedar, gerakan yang berlaku secara alamiah dan juga gerakan yang berlaku kerana dipaksakan merupakan gerakan yang mengikuti cinta dan kehendak. Kerana 2 gerakan yang bakinya itu tadi, iaitu gerakan alamiah dan gerakan paksa, kedua-duanya ialah gerakan yang berpunca daripada yang pertama, iaitu gerakan sedar. Okey, bila gerakan sedar ialah keadaan yang mengikuti kepada cinta dan kehendak, bermakna gerakan alamiah dan juga gerakan paksaan itu juga adalah sesuatu yang berdasarkan pada gerakan yang mengikuti cinta dan kehendak. Jadi ini secara umumnya begitu ya diterangkan kepada kita. Maka seterusnya di poin berikutnya, bukti. Okey, tentang tiga gerakan ini. Dia kata dalil tu maksudnya bukti ya. Dalil iaitu bukti bahawa gerakan itu hanya terbagi menjadi 3 adalah jika sesuatu yang bergerak merasakan gerakannya. Jadi sesuatu yang bergerak merasa gerakannya. Ni yang pertama. Dia kata kalau sesuatu yang bergerak merasakan gerakannya, ini kita panggil sebagai gerakan yang sedar. Jadi sekarang ni bila kita bergerak kan, okay, macam sekaranglah saya gerak, saya rasa bahawa saya sedang bergerak. Jadi ini kita kata merupakan gerakan yang sedar. Setiap gerakan yang sedar itu dilakukan atas kehendak kita. Sekali lagi ya, saya ulang supaya dia tak confuse dengan 2 gerakan yang berikutnya nanti nak saya jelaskan. Gerakan yang berlaku secara sedar ini merupakan gerakan yang kita buat atas kehendak kita dan kita tahu kita sedang bergerak. Kerana ia mengikut kepada kehendak yang kita inginkan ataupun cinta yang ada dalam hati kita. Sebab tu kita bergerak. Okey, seterusnya dia kata, jika tidak merasakan gerakan, tetapi bila kita bergerak ni kita rasa oh aku tak sedarlah tiba-tiba aku gerak. Macam tu kan kadang-kadang dalam hidup kita ada situasi-situasi yang begitu yang tak dapat kita elakkan kan. Tiba-tiba tiba-tiba pergi sana, tiba-tiba pergi sini. Ini bukan orang kata sihir bukan apa benda-benda yang berkaitan dengan makhluk halus ke apa kan, tidak. Tetapi ia berlaku di luar kesedaran kita. Ia boleh jadi, okey, dia kata kalau itu keadaannya, kita perlu lihat
apakah gerakan tersebut sesuai dengan tabiatnya atau tidak. Bila satu gerakan, ia berlaku tanpa kita sedar. Yang tak sama sebagaimana gerakan sedar tadi yang kita buat atas kehendak kita. Okey, jadi bila keadaan begitu berlaku, kita perlu pertimbangkan daripada dua sudut. Okey, adakah gerakan itu sesuai dengan tabiat atau tidak? Kan? Adakah gerakan sesuai dengan tabiat atau tidak? Jika ia, maka kita panggil ia sebagai gerakan alamiah. Contoh, kalau mata kita masuk abuk, tiba-tiba mata kita bergerak. Ini kita panggil sebagai alamiah. Kita bukan nak pun mata kita bergerak, tapi sebab ada masuk abuk kan, itu tabiatnya. Sifatnya begitu keadaannya. Bila mata masuk abuk, dia akan berkelip. Kan? Ataupun bila tangan kita ni terluka, dia terus bergerak macam terperanjat kan, macam something jatuh dekat tangan kita. Terus kita angkat tangan kita, maknanya kita bergerak. Kita tak sedar ia bergerak tu, bukan kehendak kita nak gerakkan tangan tu. Tapi kerana ada sesuatu yang berlaku, sifatnya, tabiatnya dia akan terus terangkat tangan itu. Jadi ini kita panggil sebagai alamiah. Kerana ia berlaku sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan sifatnya. Jadi tak ada masalah lah. Okey? Baik, seterusnya. Tetapi kalau ia berlaku bukan dengan sesuai tabiatnya. Kan sebab tadi dia suruh kita fikir. Kalau sesuatu gerakan yang berlaku bukan kerana kehendak kita, yang kita tak sedar ia berlaku. Dan tiba-tiba je berlaku, gerakan itu kita kena pertimbangkan daripada dua sudut tadi kan. Pertama, adakah ia sesuai dengan tabiat? Okey, jika ia sesuai dengan tabiat, kita letakkan ia pada gerakan yang kedua, iaitu gerakan yang berlaku secara alami. Okey? Tetapi jika ia tidak berlaku dengan sesuai tabiat itu tadi, maka dia kata gerakan ini merupakan gerakan yang dipaksakan. Gerakan yang dipaksakan. Mungkin kita tak nak bergerak dan tak ada apa berlaku, tiba-tiba orang tu tarik kita. Ini gerakan yang dipaksakan. Raja pada part yang ketiga. Ia tak sesuai dengan tabiat kita. Kita sedang duduk ni. Tiba-tiba orang tu datang, dia tolak kursi ni kan. Dia tolak kita pun, okay. Itu kita kata sebagai gerakan yang dipaksakan. Dan kita, tiba-tiba dia bergerak tanpa kita sedar. Jadi tiga keadaan ini disebut sebagai gerakan-gerakan yang berlaku ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Jadi bagian kepada tiga tadi, sekali lagi saya ulang, tiga gerakan. Pertama, gerakan yang sedar. Kedua, gerakan secara alamiah. Yang kedua, gerakan secara alamiah. Ketiga, gerakan yang berlaku secara dipaksakan. Jadi ini adalah gerakan-gerakan yang berlaku di atas muka bumi kita ini maupun yang berada di atas langit. Tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan sedemikian. Yang mana bila kita faham, dia kata, setelah hal ini jelas tentang ketiga-tiga gerakan tersebut, dapat diketahui bahawa segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di langit atau di antara keduanya. Okey, kita ada bumi, kita ada langit dan kita ada antara keduanya, maksudnya yang tak ada di langit, tak ada di bumi. Okay, keadaan tu dia berada kat tengah-tengah lah, kadang-kadang dia menerawang kan keadaan sedemikian. Maka baik berupa gerakan orbit, apa-apa yang bergerak, gerakan orbit, matahari, bulan, bintang, angin, awan, hujan, tumbuh-tumbuhan. Dia kata apa tadi? Tumbuh-tumbuhan, janin dalam perut ibunya dan lainnya hanyalah terjadi dengan perantaraan para malaikat yang mengatur urusan sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah pada lebih dari satu tempat. Jadi bila kita ni memikirkan tentang pergerakan-pergerakan yang berlaku di atas muka bumi ini, dia pasti ada sesuatu yang menggerakkannya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah kan yang pertama kita mesti faham di situ. Cuma di sini Allah Subhanahu Wa Taala biasanya akan memberikan para malaikat tugas-tugas yang tersendiri sebagai perantara untuk menggerakkan setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Jadi disebutkan di sini bahawa setiap yang terjadi ini ialah dengan perantaraan para malaikat atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ini merupakan bentuk keimanan kita. Kan? Rukun iman kita, antara rukun iman kita ialah beriman kepada para malaikat.
Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada para malaikat. Beriman bahawa mereka ini adalah perantaraan yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan, iaitu makhluk Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan dengan peranan yang masing-masing. Setiap malaikat tu ada peranan-peranannya yang tersendiri. Jadi setiap gerakan ini yang berlaku di atas muka bumi ini, Imam Ibnul Qayyim kata apa? Ia adalah gerakan yang berlaku di atas izin Allah dengan perantaraan para malaikat itu tadi mengikut kepada tugas-tugas yang mereka sandang. Jadi dia kata dalam keadaan ini, keimanan terhadap hal ini termasuk kesempurnaan iman terhadap para malaikat. Jadi kita wajib beriman tentang gerakan-gerakan itu berlaku atas perintah Allah dan juga perantaraan para malaikat itu tadi. Jadi mereka yang beriman terhadap hal ini bermakna mereka memiliki kesempurnaan iman di dalam hati mereka. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan sejumlah malaikat kepada setiap rahim, air hujan, tumbuhan, angin, orbit iaitu sistem tata suria, iaitulah yang planet planet-planet lah yang ada dekat atas, yang ada dekat ni, dekat langit lah yang Allah ciptakan. Matahari, bulan, bintang dan lain-lain. Allah mewakilkan 4 malaikat untuk seorang hamba dan 2 malaikat sebagai pencatat di sebelah kanan dan kirinya, sedangkan 2 lagi sebagai pemelihara di bahagian depan dan belakangnya. Nanti saya berikan dalil untuk setiap perkara yang disebutkan di sini. Allah juga mewakilkan sejumlah malaikat untuk mengambil roh manusia dan mempersiapkan roh tersebut untuk menghuni tempat kediamannya, sama ada syurga ataupun neraka. Lebih lanjut, Allah pun mewakilkan sejumlah malaikat untuk bertanya dan menguji hambanya di dalam kubur, berikut mengazab atau memberikan kenikmatan, mewakilkan sejumlah malaikat untuk mengiring manusia ke padang mahsyar setelah bangkit dari kubur, mewakilkan sejumlah malaikat untuk mengazab di neraka atau memberi kenikmatan di syurga, mewakilkan sejumlah malaikat kepada gunung, mewakilkan sejumlah malaikat kepada awan untuk mengiringnya ke tempat yang diperintahkan. Jadi di sini kita nampak setiap yang berlaku di atas muka bumi ini dan juga nanti di akhirat sana, ada malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala wakilkan untuk melaksanakan setiap gerakan tersebut. Okey, jadi ia juga berkaitan dengan kehidupan kita di atas muka bumi ini, yang mana ada banyak perkara dalam kehidupan kita ini yang menggerakkan hal itu ialah para malaikat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang boleh kita lihat tadi diberikan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan malaikat di setiap rahim. Jadi bila setiap kali seorang wanita itu hamil, Allah Subhanahu Wa Taala akan hantarkan malaikat kepada rahim wanita-wanita ini untuk menjaga. Untuk menjaga pula, inilah mesej maksudnya kan. Untuk menjaga. Bila untuk menggerakkan perkembangan janin di dalam rahim wanita tersebut. Jadi ini jelas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Wakkalallahu birrahimi malakan. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus ataupun mewakilkan malaikat pada setiap rahim. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, jadi bila rahim wanita tu kan, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ada air mani yang masuk ke dalam rahimnya dan akan membentuk sebagai janin dan seterusnya. Malaikat ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wakil untuk melihat perkembangan janin tersebut. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu ini semua sebagai satu keadaan yang mana untuk menggambarkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memberikan kepada para malaikat ini tugas-tugasan untuk mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala
kemudiannya para malaikat ini kemudiannya bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak buat apa dengan dengan air mani itu. Bermakna di situ kalau Allah, maaf bermakna di situ kalaulah bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat pada rahim wanita tu, bukanlah malaikat tu dia akan buat ikut suka hati dia, bukan begitu. Tetapi malaikat ini dia akan buat berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan mereka akan bertanya dan bertanya terus kepada Allah, what's next? Begitu keadaannya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Para malaikat akan tanya kepada Allah, "Ay Rabbi nutfatun." Wahai Tuhanku, adakah sebatas segumpal air mani? Jadi bila mani itu berjaya kan, air mani ni kan ada banyak kan, kita pun belajar sains semua kan tentang hal tu. Bila ada setitis air mani yang berjaya masuk ke dalam rahim wanita itu untuk dibentuk menjadi janin seterusnya, malaikat ni akan tanya kepada Allah, "Wahai Allah, adakah nak kekalkan dia sebagai air mani saja ataupun kita akan pergi kepada fasa yang berikutnya?" Begitu. Kemudian malaikat akan tanya lagi kepada Allah, "Ay Rabb, alaqatun ay Rabbi mudghatun." Wahai Tuhanku, adakah sebatas segumpal air mani? Wahai Tuhanku, adakah sebatas segumpal darah? Bukan segumpal air mani lah, setitis lah saya tersilap sudut terjemahan. Okey, wahai Tuhanku, adakah sebatas segumpal darah? Wahai Tuhanku, ataukah hingga segumpal daging? Jadi keadaan-keadaan ini ditanyakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah air mani saja yang berjaya kemudian tak perlu nak dibentuk menjadi segumpal segumpal darah? Okey, bila Allah kata jadikan segumpal darah, akan bergerak. Okey, air mani itu pun berkembang menjadi segumpal darah. Seterusnya malaikat tanya, "Wahai Allah, dah jadi dah segumpal darah ni, nak buat apa? Adakah boleh dibentuk menjadi segumpal daging?" Keadaan itu ditanya oleh malaikat terus dan terus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, adakah nak kekalkan janin itu membentuk terus menjadi bayi ataupun bagaimana. Dan inilah berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Nabi kata, "Fa-idza aradallahu ay yaqdiya khalqaha." Jadi jika sekiranya Allah berkehendak menetapkan penciptaannya, maknanya jadi begitu bentuk tangan dan sebagainya kan sempurna sifatnya dalam rahim seorang ibu, maka di sinilah akan ditentukan takdirnya. Malaikat akan terus mencatat takdir untuk bayi tersebut sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan soalan-soalan yang begini. Jadi malaikat akan tanya kepada Allah, "Wahai Allah, ay Rabbi adzakarun am untha?" Wahai Tuhanku, adakah kita nak tentukan bayi ini lelaki ataupun perempuan? Begitu keadaannya. Jadi Allah yang tentukan, okey, bayi dalam rahim wanita ini lelaki atau perempuan. Atas perintah Allah, malaikat pun akan menggerakkan keadaan itu berlaku. Kemudian dia tanya lagi kepada Allah, bagaimana dengan keadaan diri bayi ini? Syaqiyun am sa'idun? Adakah bayi ini dia akan jadi hamba-Mu yang bahagia ataupun hamba-Mu yang sengsara ketika dia hidup di atas muka bumi itu nanti bila dia dilahirkan? Allah yang tentukan keadaan itu, bukan malaikat. Malaikat hanya menggerakkan, malaikat hanya mencatat. Kemudian tanya lagi kepada Allah, setelah tentang urusan bahagia atau derita itu, malaikat tanya lagi kepada Allah, "Famarriz, bagaimana dengan rezekinya?" Rezekinya, adakah rezekinya sempit, rezekinya luas, rezekinya mudah atau bagaimana keadaannya? Ini semua atas perintah Allah dan dalam rahsia Allah, dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, malaikat tanya kepada Allah, bagaimana pula famal ajal? Bagaimana dengan ajalnya? Bagaimana keadaan kematian dia? Di mana dia mati? Itu semua Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan keadaan diri kita sejak kita berada di dalam rahim ibu kita lagi. Jadi Nabi kata apa? Fayaktubu kadzalik fi batni ummihi. Maka semua itu ditulis berkaitan tentang jantina bayi tersebut, berkaitan tentang nasibnya, iaitu takdir keadaan hidupnya bahagia ataupun derita semasa nanti dia lahir. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga tentukan rezekinya bagaimana dan ajalnya itu bila. Semua keadaan ini sebelum kita lahir ke dunia lagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan menerusi malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala wakilkan pada rahim ibu kita.
Jadi keadaan inilah yang berlaku, gerakan-gerakan ini berlaku atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi perantaraan para malaikat yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya itu. Di dalam kitab ni tak sebutkan dalil lah ya, jadi saya cuba datangkan dalil-dalilnya supaya kita dapat jelas. Keadaan-keadaan ini bukan hanya sekadar ucapan-ucapan sahaja ataupun bentuk penulisan sahaja. Ia mesti ada pembuktiannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pasti untuk setiap sesuatu yang dinyatakan dalam kitab kita ini ada dalilnya, cuma tak bolehlah untuk saya letakkan semualah kan. Memang tak sempatlah kalau kita nak bincangkan dengan setiap dalil yang ada untuk setiap contoh yang dia berikan. Okey, contoh seterusnya yang boleh saya datangkan di sinilah malaikat dan pergerakan petir. Petir ni kalau yang ada di langit kan, bila hujan kemudian bunyi petir, gedebang, gedebung, gerentam, dentum kan, kita rasa takut kan keadaan-keadaan yang begitu. Jadi di sini Nabi SAW pernah ditanya oleh orang Yahudi tentang keadaan yang berlaku di langit itu. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas radhiyallahu an pernah maaf pernah pula. Ibn Abbas radhiyallahu an berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya Allah, kenapa Sakinah? Orang-orang Yahudi datang ya, bukan dating. Okey, silap lagi. Orang-orang Yahudi pernah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, maknanya mereka ni tanya kepada Nabi, "Ya Abul Qasim, akhbirna 'anir ra'di." Wahai Abul Qasim, Abul Qasim inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada kami apakah halilintar itu? Iaitu petir kan? Apakah halilintar itu? Halilintar tu macam mana? Petir tu macam mana? Okey, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini Nabi pun menjelaskan kepada golongan Yahudi ini dengan jawapan begini. Nabi kata, "Malakun minal malaika muwakkalun bis-sahabi." Nabi kata, petir itu adalah malaikat yang ditugaskan mengatur awan. Bersamanya ada angin, ma'ahu makhariqu minnar. Bersamanya ada angin dari api. Yasuku bihas sahab untuk mengiring awan haitsu Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, status hadis adalah sahih. Sebab itu tadi di dalam contoh-contoh kita Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada banyak kali menyebutkan bahawa malaikat Allah utuskan kepada air hujan, kepada orbit, kepada matahari, bulan, bintang. Jadi antaranya di sini contoh yang boleh saya berikan ialah petir itu sendiri. Jadi Nabi kata malaikat, petir itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan untuk membentuk ataupun untuk membentak angin yang ada di atas langit. Jadi itulah keadaan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada yang Nabi SAW jawabkan kepada orang Yahudi tadi. Sekejap Okey, baik. Sebab itu di sini Ibn Abbas radhiyallahu an bila dia mendengar petir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, ada membawakan kepada kita dengan doa ketika mendengar petir. Jadi di sini doa inilah doa yang diungkapkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an berdasarkan kepada hadis tadi. Okey, hadis yang ini daripada Ibn Abbas kan. Okey. Bila Ibn Abbas dia ceritakan kepada kita tentang hadis ini. Lalu Ibn Abbas radhiyallahu an dia pun membaca doa ketika dia mendengar petir sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan satu hadis yang sahih. Jadi di sini Ibn Abbas radhiyallahu an, Ibn Abbas radhiyallahu an ketika dia berdoa dengan doa ini, iaitu waktu dengar petir itu tadi kan. Dia kata apa? Subhanallazi sabbahat lahu. Subhanallazi sabbahat lahu. Maha suci Allah yang petir bertasbih kepada
dia, itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Ibn Abbas radhiyallahu an pun menyebut, memberikan penerangan tentang petir ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu tadi. Jadi Nabi Ibn Abbas dia kata begini, lalu beliau mengatakan sesungguhnya petir adalah malaikat yang berteriak untuk mengatur hujan sebagaimana pengembala berteriak kepada sesungguhnya petir adalah malaikat yang berteriak untuk mengatur hujan sebagaimana pengembala berteriak kepada kambingnya. Jadi itulah keadaan yang berlaku di langit. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para malaikat ini untuk mengatur petir tersebut sehingga itulah yang menjadi apa yang kita dengar, yang kita takutkan kan selama ini merupakan sesuatu pergerakan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan menerusi para malaikat itu tadi. Jadi ini doa yang baik sekiranya kita dalam keadaan yang mendengar petir kan, kalau hujan dan sebagainya, ada petir, ada halilintar dan sebagainya, boleh kita baca doa ini sebagai satu bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kebesarannya yang mengutuskan para malaikat ini untuk mengatur kilat itu tadi ataupun petirlah yang ada di atas langit. Jadi inilah antara dalil yang boleh saya datangkan sebagai bukti kepada apa yang telah diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya itu tadi. Dan di sini kita dapati ada banyak keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita kan sebagai satu bukti bahawa para malaikat itu sentiasa ada dengan manusia. Jadi antara perkara yang boleh kita yang biasa saya sebutkan ialah bila kita ni belajar kan, bila kita berada dalam masjid sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Jadi antara hadisnya begitu, iaitu bila ada satu kaum yang mana mereka ini berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, maka akan turunlah kepada mereka dengan sakinah, itu dengan ketenangan, akan turunlah kepada mereka dengan rahmat dan juga para malaikat akan memayungi mereka. Jadi ini keadaanlah yang kita dapati bahawa malaikat itu sentiasa diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan manusia sebagai perantaraan untuk mewakilkan mereka ini menggerakkan suatu keadaan-keadaan yang berlaku di atas muka bumi ini. Baik, dan seterusnya kalau kita lihat pada dalil yang berikutnya yang ingin saya muatkan di sini ialah tentang malaikat yang menjadi penjaga manusia. Okey, ada malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan untuk menjaga kita. Allah sebutkan hal ini dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11. Allah kata lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di hadapan dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi ini adalah dalil yang berikutnya yang saya datangkan untuk membuktikan bahawa malaikat ni Allah utuskan melaksanakan setiap pergerakan yang ada di atas muka bumi ini dan antaranya ialah tugasnya untuk menjaga manusia. Jadi ada kita dapati di situ Allah sebutkan mereka ini mengikuti giliran menjaga manusia. Maknanya bukan ada satu saja, ada banyak malaikat yang menjaga manusia ini. Yang mana tadi Allah kata di hadapan dan di belakang. Jadi ada malaikat di hadapan kita, ada malaikat yang di belakang kita yang menjaga manusia itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari.
tentang giliran para malaikat yang menjaga manusia. Jadi Nabi kata begini, yataqabuna fikum malaikatun bin nahar wa yajtama'una fi salatil fajri wa salatil asri. Para malaikat ini akan menjaga kalian pada waktu malam dan juga akan bin nahar pada waktu siang, wa ijtama'una, dan mereka ini akan berkumpul ketika solat fajar dan juga solat asar. Ini yang Nabi SAW beritahu kepada kita. Yata'aqabuna, mereka akan bergilir-gilir menjaga kalian. Okey, para malaikat ini pada waktu siang, dan mereka akan berkumpul pada solat fajar. Solat fajar ni maksudnya solat subuh dan solat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu. Kemudian akan naiklah, okey, mereka yang menjaga di waktu malam, okey, fikum fa yus'aluhum rabbuhum, maka akan ditanyakan mereka kepada akan ditanyakan Tuhan mereka kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim. Sedangkan Allah itu Maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Tapi bila para malaikat tu tukar shift kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada para malaikat ini apa yang dibuat oleh kita ketika mereka tinggalkan kita. Iaitu Allah tanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba aku ketika kalian meninggalkan dia? Jadi fayaqulun, para malaikat ini akan menjawab, taraknahum wa hum yusalluna. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang solat. Okey, wa atainahum wa hum yusalluna, dan bila kami datangi mereka masa tukar shift tu kan, sebab tadi ada malaikat yang siang, malaikat yang malam, waktu subuh dan juga pada waktu asar. Waktu subuh tu tukar shift, waktu asar tukar shift. So bila tukar shift tu dalam keadaan yang sedemikian, malaikat ni Allah tanya, bila malaikat naik Allah tanya, bagaimana keadaan hamba aku bila kau tinggalkan dia? Jadi mereka kata dia tengah dalam keadaan yang solat. Okey, solat subuh, tu kan keadaannya. Dan bila malaikat yang turun tu nak jaga untuk tukar shift tu kan, dia datang dalam keadaan kita sedang solat juga. Jadi pertukaran para malaikat menjaga manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam pada waktu kita sedang melaksanakan ibadah, melaksanakan solat. Jadi cantik keadaan itu bila laporan tersebut naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni kan kena jaga solat kita. Lebih lagi solat subuh dan juga solat asar. Ini dua solat yang sangat sukar untuk dijaga. Sebab apa? Ini adalah solat yang mana akan dibawa naik. Bukan kita kata solat asar, solat zuhur tu Allah tak bawa naik kan? Tidak. Tetapi kita dalam keadaan yang mana baik bila laporan itu naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga dua solat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ini merupakan sesuatu yang diterangkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk menunjukkan bahawa malaikat ini Allah Subhanahu Wa Taala wakilkan untuk melakukan pergerakan yang ada di atas muka bumi ini. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11 tu tadi kan, dibawakan kepada kita dengan hadis tadi. Surah hadis riwayat Al-Bukhari yang saya sebutkan tentang pertukaran malaikat yang menukar shift tu tadi kan. Jadi bila dia mentafsirkan ayat ini, Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Quranul Azim, tafsir Al-Quranul Azim, dia menjelaskan bahawa daripada ayat ini dan juga apa yang diterangkan oleh Nabi SAW, kita fahami bahawa ada pada kita ini dua malaikat, fathnani 'anil yamin wa 'anil shimal. Ada dua malaikat yang berada di kanan dan juga dua malaikat, satu yang ada di kanan dan satu yang ada di kiri. Okey, yaktubanil a'mal. Jadi mereka ini yang menulis amalan kita. Malaikat yang ada di kanan dan ada di kiri kita menulis setiap amalan kita. Sahibul yamin yaktubul hasanat. Malaikat yang berada di sebelah kanan, mereka ini adalah malaikat yang mencatat amalan-amalan kita yang baik, iaitu al-hasanat. Manakala dia kata sahibus shimal yaktubus sayyiat,
manakala malaikat yang berada di bahagian kiri kita itu adalah mereka yang menulis keadaan ataupun amalan-amalan kita as-sayyi'at yang buruk. Kemudian wa makan akhirani, dan ada dua lagi tempat yang malaikat duduk untuk menjaga manusia. Dia kata yahfazanahu uh, wa yahrusanihi. Okey, yahfazanihi wa yahrusu, apa ni aku tulis. Kejap itulah ustazah dan dia tulis-tulis dia tak tulis cepat sangat kan, macam tulisan doktor kan, memang doktor pun. Tulis macam doktor so tak boleh baca sendiri. Ah, okey, yang penting dua dua malaikat yang di tempat lain, dua malaikat ini menjaga manusia, dan mereka ini adalah malaikat yang berada wa ahadan min waraihi, baru tu. Wa ahadan min waraihi, dan satu berada di belakang, wa akhar min qadamihi, dan satu berada di hadapan. Jadi ada empat, keseluruhannya ada empat malaikat yang menjaga kita. Kanan kiri tugasnya ialah yang kanan untuk mencatat kebaikan, yang kiri untuk mencatat keburukan. Kemudian ada satu lagi malaikat berada di hadapan kita dan satu lagi malaikat yang berada di belakang kita. Jadi keseluruhannya yang menjaga kita ini, setiap daripada manusia ini ada empat malaikat. Okey. Fahuwa baina arba'a amlak bin nahar wa arba'a akharin bil lail. Jadi ada empat malaikat yang sentiasa tukar shift ni menjaga kita. Jadi empat yang akan menjaga kita pada waktu siang, kemudian bila mereka tukar shift pada waktu solat asar itu, datanglah malaikat yang jaga kita di waktu malam. Empat lagi. Jadi empat, begitu. Setiap hari secara bergilir tanpa henti sampailah kita meninggal dunia. Keadaannya sedemikian. Ini yang berlakulah kepada diri kita ini dengan perantaraan malaikat. Sebab itu bila kita ni tahu dalam keadaan yang kita ni dijaga oleh malaikat, seharusnya kita ni sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik supaya yang dicatat tentang kita ini adalah keadaan-keadaan yang baik. Dan bila berlaku pergantian shift tu kan, bila Allah tanya kepada malaikat, kau tinggalkan orang tu macam mana tadi? Keadaan hamba aku tadi. Kan pasti dah disebut namanya. Kemudian malaikat dia kata, kami tinggalkan dia dalam keadaan yang solat. Kemudian malaikat yang datang tu, yang masa tukar shift tu, dia tengok dalam keadaan solat juga. Itu merupakan satu pertukaran yang sangat baik. Okay, yang menunjukkan bahawa diri kita ialah seorang muslimah yang sentiasa menjaga amalan kita sehingga yang diperbualkan oleh malaikat tentang diri kita adalah perkara yang baik-baik sahaja. Saya banyak kali mengingatkan bahawa hidup kita ini kita perlu kejar pujian yang ada di langit. Jangan sentiasa kita kejar pujian orang di sekitar kita. Itu keadaannya. Jadi yang kita hendak ialah biarlah nama kita ini harum ketika berada di langit itu, iaitu malaikat kan. Bila bawa nama kita ni naik, ia adalah nama yang indah, nama yang harum yang sentiasa dipuji oleh malaikat yang menukar giliran shift tu tadi kan. Tapi kalau kita ni asyik nak mengejar pujian-pujian manusia, itu yang buat kita lupa untuk buat amal soleh. Kerana hidup yang sentiasa mengejar pujian manusia adalah hidup yang sentiasa ingin mendapat pandangan manusia sehingga kita lupa tentang pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengejar pandangan manusia, maaf saya kata hidupnya ni buat apa-apa saja dia akan buat tanpa keikhlasan. Dia akan fikir bahawa manusia mesti puji aku, manusia mesti cakap tentang aku, itu saja. Tapi kalau dia ni mengejar pandangan dan pujian Allah, itulah yang akan dia jaga setiap masa. Amal solehnya mesti baik, kan mesti fikir ni nanti kan asal ni macam mana kena cepat ni. Macam tu kan keadaannya. Nanti kan malaikat nak bawa laporan naik atas ni, Allah tanya dengan dia, biarlah aku dalam keadaan yang solat. Itu yang kita nak. Tapi kalau kita kejar pujian manusia, kita tak fikir tentang tu semua. Alah biarlah, yang penting aku sibuk, aku nak buat ni biar orang kenal aku, biar orang tahu aku buat tu. Itu yang akan kita kejarkan. Jadi inilah kenapa kita kata Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, kita ni bagi saya kan masya-Allah lah, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada benda yang Allah sembunyikan daripada kita. Allah ni nak jadikan kita ni hamba-Nya yang sangat baik.
dan terbaik daripada sudut akhlak, amal ibadah kan, daripada sudut kepribadian. Sebab tu dalam Al-Quran Allah ceritakan apa yang malaikat buat, apa yang malaikat lakukan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis baginda Nabi ceritakan tentang semua ini. Perkara malaikat ni perkara yang ghaib tau. Tapi Allah masih lagi ceritakan kepada kita supaya kita ini sentiasa memiliki motivasi diri yang tinggi untuk berada pada persekitaran yang baik. Untuk sentiasa meletakkan diri kita dalam keadaan yang baik-baik. Jadi dalam keadaan yang kita dah tahu ini, apa yang perlu kita buat? Teruskan, teruskan dalam keadaan yang nak menggerakkan diri pada hal-hal yang baik. Sebab tadi kita belajar ada 3 gerakan kan. Gerakan yang sedar, gerakan yang alami dan gerakan yang dipaksakan. Kita dalam keadaan kita ni hidup, kita berada pada gerakan yang sentiasa sedar, yang kita buat benda-benda yang baik. Kerana kita sedar ada 4 malaikat yang sentiasa menjaga kita ini. Kanan, kiri, depan dan belakang. Dan sentiasa menukar giliran untuk menjaga kita siang dan malam. Jadi kita dalam keadaan sedar ini, setiap pergerakan yang kita buat itu, kita hendaklah pergerakan-pergerakan yang baik yang menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, kalaulah perkara-perkara yang alami itu terjadi kan, tadi kita faham ada 4 malaikat yang menjaga kita dan mudah-mudahan kalau ada perkara-perkara yang kita tak sedar tapi ia berlaku, yang mungkin ia perkara yang tidak baik yang menyebabkan kita bergerak tersebut, malaikat yang menjaga ini akan membantu kita untuk mengeluarkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik tersebut. Tapi kita kena ingat, untuk mendapatkan bantuan malaikat itu, kita perlu banyak menjaga gerakan kita yang sedar itu tadi. Bila kita sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan sedar dalam keadaan untuk beramal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, malaikat akan menjaga kita. Itu keadaannya. Itu punca yang mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan malaikat-malaikat ini untuk menjaga para hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mesti bermula dengan amal soleh lah. Kita jangan dengar, oh nanti malaikat jaga saya ya. Tapi kita tak buat apa-apa. Kalau kita tak buat apa-apa, malaikat tu pergi. Yang menggantikan posisi malaikat itu ialah syaitan. Kita dah banyak kali bincangkan tentang hal ini. Dalam sesi-sesi kita yang lepas. Kenapa malaikat pergi? Kenapa syaitan yang menggantikan posisi itu? Ialah kerana kita melakukan perbuatan maksiat. Dosa dan maksiat. Malaikat akan pergi, kan, kemudian syaitan yang mengambil posisi tersebut, itulah yang kita akan semakin terus larut, makin terus cenderung buat perkara-perkara yang tidak baik kan, sehingga kita lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang sentiasa dalam keadaan sedarnya itu, dia buat perkara-perkara amal soleh. Bila dalam keadaan sedar dia sudah sentiasa buat perkara yang amal soleh, bayangkan dalam keadaan yang dia tidak sedar itu tadi. Sedetik itu juga, waktu itu juga kan, perkara tentang hal yang baik akan terus ada pada diri dia, yang mungkin kemungkinan besar itu adalah daripada apa yang dibantu oleh malaikat yang ada di sekitar kita tersebut. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Daripada perbincangan itu tadi, kita faham bahawa malaikat ini adalah tentera Allah yang sangat setia, yang sangat melaksanakan perintahnya tanpa berbelah bahagi. Itulah kan, malaikat ni Allah ciptakan dalam keadaan yang sami'na wa ata'na. Tak sama dengan kita. Kita ni manusia, Allah ciptakan ada saja yang kita nak corner. Okey, ada saja yang kita nak corner. Ada saja yang kita nak skip-skip kan, tapi malaikat tidak. Kalau Allah kata duduk situlah dia. Nabi ada ceritakan kan tentang malaikat yang meniup sangkakala. Nabi kata apa? Malaikat yang meniup sangkakala dah memang standby dah. Sangkakala tu dekat mulut dia. Padahal kita tak tahu bila kiamat, tapi dia dalam keadaan yang macam itu je. Tunggu. Kalau Allah kata tiup, terus dia tiup. Begitu keadaannya malaikat. Sejak dulu, sejak bumi diciptakan sampailah hari ini. Ataupun sampai nanti hari kiamat nak berlaku, begitulah keadaan dia. Tak bergerak. Itu malaikat. Nabi SAW ceritakan. Sebab tu di sini Imam Ibn Qayyim kata apa? Tentera Allah yang paling agung adalah malaikat. Ini tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jadikan malaikat ini sebagai perantaraan, utusan kepada para nabi, bahkan kepada manusia itu tadi, orang-orang yang soleh untuk bantu
mereka ini dalam urusan-urusan kehidupan mereka. Jadi lafaz malaikat memberi makna bahawa mereka adalah utusan yang hanya melaksanakan perintah. Saya dah masuk balik pada kitab ya, jangan nanti mana-mana cari kan. Saya dah masuk balik pada kitab, ada ada satu perenggan, tentera Allah yang paling agung adalah malaikat. Cari perenggan itu. Jadi tentera Allah yang paling agung adalah malaikat. Lafaz malaikat memberikan makna bahawa mereka adalah utusan yang hanya melaksanakan perintah. Mereka tidak mempunyai wewenang sedikit pun. Maknanya mereka tidak ada sesuatu hal yang mereka kalau nak buat, buat. Kalau tak nak, tak buat. Bukan begitu. Mereka tidak ada hal yang sedemikian pada diri dari mereka. Kita ada macam tu tau. Kita ada dalam keadaan yang mana Allah berikan pilihan. Nak buat ke tak? Walaupun benda tu wajib. Allah katakan solat. Solat wajib. Tapi suka hatilah nak buat ke tak nak buat. Kita kalau orang yang beriman, kalau kita takut dengan Allah SWT, kita akan solat. Begitu keadaannya. Sebab tu kita nampak ada orang yang tak solat. Kerana Allah berikan kepada dia dengan pilihan. Kalau kau buat, kau masuk syurga. Kalau kau tak buat, senang saja masuk neraka. Senang. Allah SWT begitu keadaannya. Jadi Allah berikan kita pilihan. Tapi malaikat tidak. Malaikat tu Allah ciptakan, kau buat ni, buat ni. No A, B, C, D, E, F, Z tak ada. Kalau buat ni je. Sebab tu dia kata dia tidak memiliki wewenang sedikit pun. Seluruh perkara hanyalah milik Allah semata. Bila malaikat buat sesuatu, contoh kalau malaikat bantu kita ialah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Atas perintah Allah SWT. Sebab tu kita tak boleh berdoa pada malaikat ya. Jangan tiba-tiba pergi seru nama malaikat itu, malaikat ini untuk bantu kita, tidak. Kerana apa yang para malaikat buat ini ialah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita hanya pada Allah, bukan pada malaikat. Kita tak kata malaikat tolonglah saya. Tak boleh cakap macam tu. Kan, oh alhamdulillah ya malaikat ada ni kan, wahai malaikat tolonglah saya malaikat. Tak boleh. Kita tak boleh ucap dengan seruan-seruan yang begitu. Kita nak minta pertolongan, pertolongannya pada Allah. Ya Allah, bantulah saya. Itulah bila datangnya bantuan, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat untuk bantu kita. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. So perkara itu mesti jelas. Okey, sebab tu bentuk doa, seruan tidak boleh diberikan kepada makhluk. Malaikat itu adalah makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan malaikat. Jadi apa pun yang kita nak seru, yang kita nak doa ialah hanya pada Allah. Itu sahaja. Tidak boleh selain Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita belajar pada hari ini malaikat itu yang jaga. Allah utuskan untuk jaga manusia, tapi kita tak boleh untuk seru pada malaikat yang menjaga manusia. Okey, part ni mesti faham ya, ni tentang akidah ya. Tak boleh kita nak suruh, kita tahu malaikat ada 4 malaikat jaga aku kan. Aku nak minta lah, "Wahai malaikat kanan, malaikat kiri." Malaikat depan. Suruh gitu kan. Tolonglah aku malaikat. Tak boleh. Kita mesti minta bantuan hanya pada Allah dan itulah yang akan menjadi puncanya pergerakan malaikat itu tadi untuk membantu kita. Kerana atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dia kata mereka hanyalah mengatur dan membahagi urusan berdasarkan perintah dan izin Allah. So bila kita jelas tentang hal ini, bermakna pergerakan itu tetap berlaku atas izin Allah. Pergerakan itu tetap berlaku atas takdir Allah. Para malaikat ini mereka melakukan peranan mereka, melaksanakan peranan mereka, melakukan tugasan mereka atas perintah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bukan mengikut kepada apa yang mereka inginkan. Okeylah aku nak tolonglah, aku tolong. Bukan begitu. Kalau Allah tak izinkan, dia akan duduk, dia tengok tak tolonglah malaikat tu. Begitu keadaannya. Sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dengan surah Maryam pada ayat yang ke-58. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, dan tidaklah kami iaitu Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Ini malaikat Jibril lah kata kan, kami turun iaitu malaikat turun melainkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak suruh malaikat turun, malaikat tak turun. Begitu keadaannya. Ini sendiri adalah pengakuan daripada malaikat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan pengakuan malaikat itu di dalam Al-Quran. Surah Maryam ayat 54. Untuk menunjukkan bahawa malaikat juga tidak berkuasa, yang hanya berkuasa untuk menggerakkan sesuatu, untuk memberikan bantuan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat turun, malaikat berikan bantuan ialah dengan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Dan tadi disebutkan apa? Wama
lahu ma baina aidina. Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki setiap perkara yang ada di hadapan kita, wa ma khalfana, dan setiap perkara yang ada di belakang kita, wa ma baina zalik, dan setiap perkara yang ada di antara kedua-duanya, depan dan belakang. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki setiap sesuatu yang ada di sekitar kita. Malaikat tidak memiliki perkara-perkara itu, kerana mereka bergerak berdasarkan kepada apa yang Allah perintahkan dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sesekali tidak pernah lupa tentang setiap apa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kita kata, oh mungkin Allah lupa lah, mungkin Allah tak nampak lah. Itu adalah perkara-perkara yang akan sorry lah, perkara-perkara yang akan yang akan menjejaskan akidah kita bila sekiranya kita menyebutkan hal-hal yang sedemikian. Jadi para malaikat mengakui setiap apa yang mereka buat, mereka turun, mereka berikan bantuan, itu semua ialah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga bila kita lihat pada surah An-Najm pada ayat yang ke-26 yang terdapat dalam kitab kita di sini, saya tak letakkan di slide saya ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Okey, ini sekali lagi satu ayat yang menegaskan tentang malaikat tidak berkuasa. Okey, malaikat ini hanya sebagai perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggerakkan semua perkara yang ada di atas muka bumi ini, tetapi itu pun dengan izin dan perintah Allah. Sebab tu Allah kata berapa ramai, berapa banyak malaikat yang ada di langit. Malaikat tu ada banyak sangat, okey, yang ada di langit. Kemudian Allah kata la tughni syafa'atuhum syai'a, yang tidak, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Syafaat tu maksudnya bantuan, pertolongan, okey. La tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Melainkan sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredai. Ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita akan dapat bantuan Allah menerusi perantaraan malaikat itu, melainkan setelah Allah izinkan malaikat untuk bantu kita, dan juga pada siapa yang Allah hendak dan pada siapa yang Allah redha. Jadi sekarang ini kita kalau nak betul-betul mendapatkan bantuan Allah yang ada perantaraan daripada malaikat itu, pertama tadi saya ingatkan, perlu menjaga gerakan sedar kita yang pertama. Okey, gerakan sedar yang pertama. Bila gerakan sedar kita yang pertama tadi kita jaga sebaik-baiknya, yang mana kita hiasi ia dengan amal soleh, keimanan yang sebaik-baiknya pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan menjamin bantuan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kamu. Jaga Allah bermakna taat pada Allah, tinggalkan larangan Allah, lakukan semua sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermakna kita menjaga Allah, gerakan kita sedar, kita buat ia dengan kesedaran bahawa saya inginkan penjagaan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat sambung pada minggu hadapan. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman untuk kita amalkan setiap apa yang kita pelajari pada pagi ini. Jadi minggu hadapan ialah pengajian kita yang terakhir. Nanti insya-Allah saya akan sambung perbincangan yang ada di poin ini. Kita akan selesaikan perbincangan di poin ini dan kita jadikan ia sebagai penutup bagi perbincangan kita pada tahun ini. Apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan kelapangan dada ya untuk menerima setiap apa yang telah kita bincangkan dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Okey muslimah, terima kasih di atas perhatiannya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.